Putri Syawina Binti Abdul Malik memegang matriks BP21110091 akan menunjukkan cara untuk bahagian 1 iaitu sourcing and storing information yang terbagi kepada 3. 1.1 download and install NVivo. 1.2 importing file and media. 1.3 link picture to text. Okey, kita pergi kepada 1.1 download and install NVivo. Okey, pergi ke Google. Okey, search NVivo download QSR International. Type NVivo download International. Okey, klik. Okey, pilih download NVivo qualitative research. Klik. Pergi kepada free trial. Selepas itu create your account. Okay, boleh tulis nama penuh. First name tulis nama. Saya tulis nama penuh saya. Lepas itu tulis email address. Email address ni boleh guna personal account, tidak boleh guna personal pelajar. So disarankan untuk guna personal email. And then dalam email akan dihantar kod untuk verification code. Selepas dapat code verification code tu, masukkan ke dalam sini. Okay, tekan verify your email. Selepas itu buat password data laluan. Data laluan tu mestilah ada nombor, ada huruf besar, ada simbol. Okay, confirm your password. Confirmkan kata laluan yang telah dibina tadi. Setelah membuat password, boleh tekan I accept the term of okay. Tekan confirm and then selepas tu account NVivo sudah ada. Terusnya complete your NVivo setup. Industri tu pilih academic, customer type pilih individu, country pilih Malaysia. Okay, and then selepas itu tick confirming the purchase, tick the yes and continue to sign up. Okay, selepas itu akan masuk dalam My NVivo portal. Okay, setelah masuk tekan download NVivo for Windows. Okay, kita tunggu NVivo itu download. Okay, setelah selesai download NVivo tu tekan dan klik tekan yes. Okay, kita tunggu NVivo setup. Okay, keluar welcome to NVivo installer for NVivo. Tekan next. Tekan next. Tekan next lagi. Okay, tekan install. Kita tunggu NVivo installing NVivo. Okay, tekan finish. Keluar activate NVivo, so log into my NVivo. Kita tekan activate trial. Okay, tekan your license has now been active. Tekan OK. Okay, yang user profile ni name boleh tukar kepada admin dan initial tu boleh tukar kepada nama. Kita boleh letak nama. Kalau saya letak Putri. Setelah selesai isi user profile, so untuk poin 1.1 ni download and install NVivo telah selesai. Jadi kita pergi kepada 1.2 iaitu importing files and media. Untuk 1.2 ni kita tekan file untuk create new folder. Kita tulis transcript respondent. Dan saya juga buat satu folder baru untuk gambar.
buka folder baru, kita import transkrip responden ke dalam file transkrip tersebut dengan menggunakan drag and drop ke semua transkrip. Drag semua transkrip, ada 6 transkrip saya drag dan masukkan ke dalam file transkrip responden. Saya import gambar pula, sama juga seperti tadi, import, tekan file dan pilih gambar yang kita ingin masukkan ke dalam file tersebut. Saya masukkan 3 gambar, berdasarkan responden saya. Oke, selesai untuk import file ke dalam MP4. So kita pergi kepada 1.3 iaitu link picture to text. Kita tekan file, tekan folder gambar, pilih satu gambar. Oke, kita tekan edit. Oke, muncul di situ region dan content. Kita pilih satu item yang ada dalam gambar tu, buat thread dia, dan masukkan ke region tu, insert row, dan automatik akan keluar di region. Dan untuk konten gambar tu kita buat sendiri ayat yang berdasarkan gambaran yang ada di gambar tersebut. Kalau saya tulis seorang pelajar lelaki sedang bermain telefon pintar semasa menunggu bas. Untuk di bawah tu kita boleh tambah row lagi dan kita boleh tambah lagi setiap item yang kita ingin tulis konten dia. So untuk yang ini selesai. So itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hasfa Rahim binti Safri, BP 2110236, dan seterusnya kita pergi ke video yang kedua, iaitu processing data. Okey, dalam video yang kedua ni kita akan pergi ke 2.1, iaitu coding teks dan juga image. Okey, first of all kita pergi ke file dan tekan transcript responden, iaitu transcript responden R1. R1 ni kami letakkan ini sebagai nama dalam kajian kualitatif kami. Kemudiannya kita pergi ke coding, dan kita pergi ke create. So ada beberapa cara untuk coding. First kita tekan button code, dan kemudian kita letakkan tajuk. Ini kami letak sebagai indicator ataupun konsep, dan sometimes boleh letak sebagai tema. So kita pilih indicator dahulu. Ini daripada hasil kajian kami. Kami mendapati ada indikator tingkah laku positif, tingkah laku negatif, dan juga situasi persekitaran seperti ini. Okay. Dan kemudian kita terus ke show coding stripes and highlight. Ini dia punya function, nanti kita boleh lihat. Seterusnya kita tekan all untuk kedua-dua sekali tu, dan kemudiannya kita highlight open code kita, dan kita pergi ke code selection, dan kita masukkan ke dalam indicator kita yang bersesuaian berdasarkan kajian yang anda jalankan lah. So kita masukkan ke dalam situasi. So boleh nampak bila kita tekan situasi tu dia akan keluar, dan X terlebih dahulu kita boleh nampak di sana. Dan kemudiannya kita cari lagi contoh lain. Kalau macam all highlight tu, dia automatic highlight transcript yang kita highlight, yang kita masukkan ke dalam indicator kita automatic. Dan seterusnya kita pergi cari apa sesuaian. Contohnya di sini assignment tidak siap. So ini kita masukkan ke dalam tingkah laku negatif. Dia lebih kepada kesan kepada ketagihan budget. Lebih kepada kesan ketagihan budget, dan ini kita adalah tingkah laku negatif. So penyebab dia assignment tidak siap. Baiklah, seterusnya kita lihat. Okey, contohnya kita boleh nampak di sini kebosanan tu dia highlight warna kuning. So itulah function tadi kita letak highlight. So untuk langkah yang seterusnya kita boleh drag terus daripada transcript kita masuk ke dalam drag selection here to create a new code. So di sini kita boleh buka open indicator ataupun tema yang baru, dan seterusnya kita terus boleh drag masuk ke dalam indicator ataupun tema tersebut. Okey, baiklah, tadi kita sudah selesai
coding teks. So sekarang kita pergi ke coding gambar. Kita pergi files dan kita tekan gambar. Ini yang sudah kami sediakan lah terlebih dahulu. Ini gambaran kami dapati daripada kajian kualitatif kami, iaitu dalam gambar ini kalau dapat dilihat baca dari konten dia, seorang pelajar lelaki sedang bermain telefon pintar semasa menunggu bas. So ini kita masukkan ke dalam indicator. Dia punya gambar tu kita masukkan ke dalam indikator kita yang bersesuaian lah. Kalau kami pilih sebagai flexibility, sebab pelajar lelaki tu boleh main telefon di mana-mana sahaja sambil menunggu bas. Based on juga apa yang kami dapatkan daripada transkrip kami dari punya kajian temubual. So macam tu je, kita drag masuk sahaja. Kita tekan gambar, bahagian gambar yang bersesuaian dengan konten tadi tu, kita masukkan ke dalam, drag, just tarik dan masuk ke dalam flexibility dalam indicator. Itu sahaja untuk coding teks dan juga gambar. Okey, baiklah, seterusnya kita pergi ke video yang kedua. Dalam video yang kedua, iaitu 2.2 memos. Nama dia memos sahaja. So first of all, kita pergi ke files dan kita tekan transcript. Kita buat memos dekat transcript dahulu dan kita pergi create, dan ada memo di situ. Kita tekan memo dan kita letakkan nama lah, based on apa kita meletak nota daripada responden kita mau buat rumusan untuk kita punya daripada hasil temubual kita dengan responden yang pertama. So kita letakkan nama di situ, nota temubual responden pertama. So di sini tips dia untuk dapatkan waktu, masa, tarikh ni, kita tekan Ctrl, Shift and T serentak macam tu. Baru lepas tu kita buat rumusan ataupun komen kita terhadap berkaitan tentang temubual kita dengan responden yang pertama. So macam dalam sini saya letakkan dalam temubual ni, kami mendapati bahawa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketagihan gadget dalam kalangan pelajar dan juga beberapa kesan positif dan negatif gadget. So kita buat rumusan lah. If kita ini mungkin kita boleh buat pada bila-bila masa, bila kita ingin komen berkaitan temubual kita tentang responden pertama, dan juga kita boleh edit pada bila-bila masa. So kita boleh tekan Ctrl, Shift and T itu untuk kita tahulah bila kita tulis waktu tu. Okay. So tekan edit if kita mau edit. Okay, seterusnya kita pergi buat untuk memo untuk coding kita, tapi langkah dia agak berbeza sedikit. Contohnya tadi untuk transkrip tu kita pergi ke create and tekan button memo, dan seterusnya kita ini ada cara berbeza sedikit. Kita pilih coding first dan kita pilih indikator yang kita ingin pilih. Selesai saja kita pilih indikator yang kita ingin buat memo, kita tekan sebelah kanan mouse dan pergi memo link, dan seterusnya kita ke link to new memo dan kita buat tajuk untuk memo tersebut. Contohnya saya letak di sini nota dalam situasi. Okey, tekan OK dan kemudiannya keluar memo kita, dan still sama kita guna Ctrl Shift and T untuk dapatkan tarikh dan juga masa, dan kita boleh letaklah apa komen kita tentang indikator ataupun tema yang telah kita dapati dalam kajian temubual kita. So macam ini saya letak, gadget ini dapat memudahkan urusan kehidupan pelajar untuk mendapatkan informasi dan untuk mendapatkan hiburan, dan lebih kepada faktor situasi. So kita X terlebih dahulu atau dalam situasi, dan kita pergi kepada, dan di situ kita boleh lihat ada lambang memo tu. Kita boleh tekan kalau kita melihat, dan kita tekan memo link, open link, dan kita boleh lihat kembali. Seterusnya dalam transkrip responden kita juga dapat lihat simbol yang sama, dan kita boleh open link memo ni, ataupun kita pergi notes dan kita akan dapat memos, dan kita dapat senaraikan apa memos yang kita dapat
interpretable tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada 2.3 dalam video yang kedua, iaitu coding stripes. Kita akan pergi transcript responden first. Lepas tu kita buka transcript responden yang pertama dan pilih coding, chords. Okey, dalam transcript ni kita pergi coding stripes dahulu, tekan all, dan highlight, tekan all coding juga. So function coding stripes tu dekat tepi tu boleh nampak code stripes. So di sini kita berikan contoh lebih dahulu. Kita cari open code untuk indikator kita dan kita masukkan ke dalam indikator. Contohnya kita gunakan mencari informasi, masukkan ke dalam code solution, masukkan ke dalam indikator activity kita dan masukkan, dan kita akan lihat dalam code stripes di tepi sebelah kanan tu ada activity berwarna orange, dan mencari informasi ini juga kita masukkan lagi ke dalam activity. Okey, di sini kita ada kesalahan yang mana mencari informasi dan tak perlu ke library tu sepatutnya masuk dalam flexibility. Jadi kita ingin padamkan uncode dalam activity tu, dan kita tekan sebelah kanan mouse dan kita uncode sahaja dan dia akan terpadam sepenuhnya. Okey, kita pergi selected items. Okey, dan kita akan pilih yang mana sudah kita highlight, open code yang kita sudah highlight dan masukkan ke dalam indikator. Contohnya sini kita boleh lihat ada highlight di tepi, dan kita boleh tekan highlight di tepi itu, dan kita boleh double klik terus dan kita akan masuk ke dalam script. So kita akan masuk ke dalam open code indikator kita yang telah kita masukkan tadi. Kemudian kita boleh tekan sebelah kanan mouse untuk uncode saat datang. Sekarang saya akan tunjukkan cara-cara untuk mengenal pasti tema dalam aplikasi InVivo. Baiklah, pertama kita perlu ke transcript responden. Kita perlu select semua transcript responden kita and tekan auto code di situ. Kita perlu memilih edify themes, iaitu mengenal pasti tema. Tekan next dan tunggu sehingga muatan selesai. Okey, baiklah, di sini InVivo akan menunjukkan perkataan ataupun tema yang telah dikenal pasti di dalam transkrip kita. Boleh dilihat di sini sebagai contoh gadget dapat tempat yang pertama dengan beberapa bilangan yang tinggi. Bukan itu saja, kita boleh tekan simbol plus di situ untuk melihat di manakah perkataan tersebut digunakan. Seterusnya kita tekan next. Baiklah, bagi tema yang telah dikenapasi tadi akan diletakkan dalam satu file yang telah ditetapkan oleh aplikasi InVivo. Tekan finish dan tunggu sehingga muatan selesai. Baiklah, di sini InVivo telah menunjukkan result tema yang telah ditetapkan tadi dalam dua bentuk, iaitu chart dan juga matrix. Baiklah, ini ialah bentuk matrix.
itu sahaja untuk bahagian mengenal pasti tema. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk menganalisis cluster. Kita mulakan dengan dari files dan pilih diagram, pilih cluster analysis, kita pilih code, tekan next. Di sini kita perlu select mana-mana perkataan yang kita mahukan. Setelah memilih perkataan, kita tekan OK. Di sini kita kena pilih coding similarity dan tekan finish. Okey, di sini InVivo telah menunjukkan raja, di mana ini ialah cluster analisis kita. Bagi menukar bentuk cluster analisis, kita boleh pergi bahagian atas dan tekan jenis-jenis mana yang kita mahukan. Baiklah, itu sahaja untuk bahagian cluster analisis. Seterusnya, cara untuk kita export diagram. Di sini kita mulakan dengan membuka coding. Seterusnya, pilih mana-mana item yang kita ingini. Kita tekan explore diagram dan pilih export diagram. Dan keluarlah raja seperti ini, menunjukkan di mana tingkah laku negatif tersebut mempunyai ataupun terdapat dalam beberapa transkrip yang telah ditunjukkan dalam raja tersebut. Kita boleh juga menukar ataupun mengganti fokus bagi raja kita ni. Setelah kita tekan change focus, kita pilih mana-mana transkrip yang kita mahu dan tekan change focus di situ. Dan seterusnya, raja tersebut akan berubah. Sekarang saya akan tunjukkan pula cara untuk membuat mind and project maps. Saya akan mulakan dengan menunjukkan cara untuk membuat project maps. Di sini kita pergi ke files dan tekan explore, tekan maps di situ dan tekan project maps. Di sini kita type nama files yang kita ingini. Sebagai contoh, di sini kami menggunakan faktor ketagihan gadget. Seterusnya kita pergi ke code dan pilih mana-mana tema ataupun mana-mana coding yang diingini untuk membuat project maps. Sebagai contoh, di sini kami mengambil aplikasi dan mengambil item di bawah aplikasi tersebut, drag and drop ke dalam raja. Kita boleh juga menyusun ataupun memberi susunan yang lebih baik dengan menarik ataupun menyusun raja-raja yang kita ingini mengikut bentuk yang kita mahukan. Baiklah, itu untuk project maps. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan pula cara untuk membuat mind map dalam InVivo. Pertama sekali, kita pergi ke maps, tekan explore, tekan maps di situ dan pilih mind map. Sini kita boleh type nama map kita. Baiklah, keluar raja utama di sini, kita perlu menaip item ataupun apa-apa tema yang kita mahukan. Di sini kami mengambil faktor ketagihan gadget
dan tekan siblings idea di situ untuk mengeluarkan carta yang lain bagi isi untuk faktor ketagihan gadget tu. Dan boleh tekan siblings idea lagi untuk menambah item yang ingin di-type di dalam maps. Baiklah, di sini chat idea itu pula untuk sambungan carta bagi sibling idea yang kita tetapkan tadi. Sebagai contoh, aplikasi tersebut ialah siblings idea kepada faktor ketagihan gadget. Dan bagi isi untuk item aplikasi gadget, kita perlu tekan child idea untuk mendapatkan sambungan carta tersebut. Di sini kami menulis item-item dalam aplikasi seperti TikTok, WhatsApp. Ada juga butang untuk floating idea. Di sini box untuk tambahan bagi kita untuk menulis ataupun menaip apa-apa idea yang kita inginkan. Untuk mengubah bentuk maps kita boleh pergi ke atas sini dan memilih pelbagai bentuk di situ. Maps ini juga kita boleh tukar carta ataupun warna bagi carta dalam maps kita tu. Kita boleh ubah dia punya ketebalan boarding, kita boleh ubah dia punya font, dia punya size font juga. Dari atas tu kamu boleh nampak. Kita buat tadi, kita boleh simpan dalam folder dengan menekan create as code or case di situ. Kamu boleh nampak. Dan kita tekan OK. Dan kita tekan export map dan tekan OK untuk save mind map yang kita buat tadi. Itu sahaja untuk project and mind maps.